Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Naziha binti Husin, nombor matrik 056114. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Wahidah binti Khairuddin 055082. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nur Atira binti Wan Hassan Fauzi, nombor matrik 056043. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Nabiha binti Muhammad Azhar, nombor matrik 056041. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatin Nadirah binti Abdulladin, nombor matriks 055831. Untuk subjek mukarana Al-Adyan USI 31303, kumpulan kami akan membentangkan tentang perbezaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Baik, kita pergi kepada pengenalan. Yang pertama, kedua-dua perjanjian lama dan perjanjian baru adalah berbentuk Bible. Perjanjian lama merupakan bahagian dari Alkitab agama Kristian yang dasar utamanya adalah Alkitab Ibrani. Isi dari Alkitab ini adalah satu kumpulan tulisan keagamaan dari bangsa Israel kuno. Dasar dari perjanjian lama Kristian adalah Alkitab Ibrani, tetapi tidak ada penjelasan di mana batasan penerapannya. Seterusnya, perjanjian lama tidak bercakap tentang Injil, sebaliknya ia memberitahu kita mengapa orang Yahudi mencari Al-Masih. Perjanjian lama juga menunjukkan kemurkaan Tuhan terhadap dosa dan hanya sekilas rahmat Tuhan yang dapat dilihat. Bagi perjanjian baru pula, perjanjian baru merupakan bahagian utama kedua dari kanun Alkitab Kristian setelah bahagian pertama, iaitu perjanjian lama. Perjanjian baru dianggap mencerminkan moraliti dan teologi Kristian, sehingga berbagai frasa dan bacaan yang diambil dari perjanjian baru juga dimuat ke dalam berbagai rencana Kristian. Perjanjian baru memperkenalkan Injil. Ketika datang kepada deskripsi orang Yahudi, perjanjian baru hanya memberi gambaran tentang orang Yahudi dan adat istiadatnya. Seterusnya, perjanjian baru juga menetapkan hakikat bahawa Tuhan memberikan perintah-perintah sebagai cara untuk keselamatan. Yang terakhir, perjanjian baru menunjukkan rahmat Tuhan kepada orang berdosa dan hanya sekilas kemurkaan Tuhan dapat dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan tentang perbezaan perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Perjanjian lama adalah bahagian pertama dari Alkitab Kristian, manakala perjanjian baru adalah bahagian utama yang kedua dari Alkitab Kristian. Seterusnya, perjanjian lama menggunakan bahasa Ibrani dan Aram, manakala perjanjian baru menggunakan bahasa Yunani. Seterusnya berkaitan dengan bilangan buku. Terdapat 39 dalam perjanjian lama Protestan, 51 dalam perjanjian lama Katolik, 55 dalam Alkitab Ortodoks dan yang terakhir terdapat 57 dalam Alkitab Koptik. Manakala dalam perjanjian baru hanya terdapat 27 buku sahaja. Seterusnya berkaitan dengan kandungan. Dalam perjanjian lama, dia menyebut tentang sejarah penciptaan dunia, Exodus Israel dan 10 perintah yang diberi pada Musa oleh Tuhan. Manakala dalam perjanjian baru lebih pada menumpukan kepada kehidupan dalam ajaran Yesus dan juga gereja Kristian. Yang terakhir adalah berkaitan dengan perbendaharaan kata. Dalam perjanjian lama, dia mengandungi perbendaharaan kata sebanyak 5,800 perkataan. Manakala perjanjian baru hanya terdapat 4,800 perkataan sahaja. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk hari ini saya akan meneruskan perbentangan dengan menerangkan tentang konsep hukum menurut perjanjian lama dan perjanjian baru. Baiklah, konsep hukum. Perkataan hukum berasal daripada perkataan Ibrani iaitu Torah ataupun Taurat yang muncul sebanyak 220 kali. Taurat secara etimologi bermaksud hukum, perintah, arahan ataupun pengajaran. Tujuan penggunaan perkataan Taurat yang dimaksudkan adalah untuk mengajar atau melatih. Taurat berasal dari perkataan Iarah yang secara etimologinya bermaksud melimpar atau menimba, mengajar atau melatih. Dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka pula,
DBP, hukum bermaksud peraturan yang dibuat sama ada bertulis atau tidak bertulis atau undang-undang yang mengikat tingkah laku setiap masyarakat tertentu. Menurut konteks era perjanjian lama pula yang dicatatkan dalam kitab Taurat, hukum bermaksud ajaran. Ajaran ini diberi oleh bapa, oleh orang bijak, oleh para nabi, tetapi khususnya oleh Tuhan dengan Musa sebagai pengantara. Baiklah, seterusnya latar belakang dan perkembangan konsep. Perkembangan hukum Taurat, selain 10 hukum yang telah diberikan, terdapat juga keputusan lain yang diambil kerana dilema konkret. Antaranya dengan menanyakan sesuatu perkara kepada imam. Keputusan ini kemudiannya direkodkan dalam senarai kecil pengajaran. Selain itu, terdapat juga hukum Musa yang diberikan melalui wahyu, dan kesemua hukum itu akhirnya dirangkum dalam kelima kitab Taurat. Baiklah, kemudian kita beralih kepada beberapa bahagian utama mengenai hukum Taurat. Baik, yang pertama, 10 perintah atau 10 firman. Yang kedua, pernyataan perjanjian dalam KL 19. Yang ketiga, kitab undang-undang kuno yang diterbitkan selepas 10 hukum. Yang keempat, pengumpulan hukum yang terkandung dalam ulangan 12 hingga 26 yang mengingatkan perkaitan hukum yang berterusan. Jadi bagi setiap peraturan ini, mereka diminta untuk mematuhi walaupun tanpa syarat. Semua hukum ini mendedahkan sifat Tuhan dengan umatnya secara konkret. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada perbezaan antara konsep hukum perjanjian lama dan konsep hukum perjanjian baru. Baiklah, perjanjian lama, hukum Taurat merupakan undang-undang kerajaan Allah yang kekal. Manakala perjanjian baru, hukum Taurat tidak menuduh ataupun mendakwa manusia. Perjanjian lama, hukum Taurat itu tidak boleh diubah. Manakala perjanjian baru, hukum Taurat bertindak sebagai penasihat ilahi di dalam keputusan manusia. Melalui perjanjian lama, hukum itu diberikan untuk pemerintah bangsa atau umat pilihan Tuhan. Manakala perjanjian baru, hukum Taurat berfungsi sebagai nasihat dan teguran Yesus. Itulah perbezaan antara konsep hukum perjanjian lama dan perjanjian baru. Jelaslah, hukum itu diberikan sebagai tanda kasih kurniaan Tuhan dan sebagai pengesahan bahawa Israel memang umatnya. Oleh itu, dalam melaksanakan syariat, kita juga perlu melakukannya kerana cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya akan membentangkan mengenai konsep dosa menurut perjanjian lama dan baru. Definisi dosa. Secara asasnya, dosa adalah balasan buruk terhadap hamba yang melakukan larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan telah meninggalkan suruhannya. Dosa ini dihitung apabila seseorang itu telah menjalani proses akhil balik, kemudian ia melakukan larangan Allah. Mereka ini digelar sebagai asi, yang bermaksud pendosa. Dosa menurut para Alkitab pula adalah pelanggaran hukum Allah, tercatat dalam Yohanes, dan juga pemberontakan melawan Allah, tercatat dalam Ulangan dan juga Yosua. Seperti yang kita sedia maklum, manusia telah ditetapkan oleh Tuhan, setiap daripadanya mempunyai batas-batasan tertentu, yang mana jika seseorang itu melanggar batasannya, maka ia dianggap melakukan dosa. Konsep dosa ini dapat dilihat dan dibezakan dengan meneliti definisi yang telah diterangkan dalam Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Seperti yang kita dapat lihat, dalam Perjanjian Lama, definisi umum bagi dosa adalah dosa ini berasal dari bahasa Ibrani, iaitu khatat, awon dan pesyara, yang mana kataat ini ditemui dalam pelbagai bentuk dari kata akhar yang sama, iaitu sebanyak 522 kali dalam Perjanjian Lama. Dosa secara umumnya bermaksud kegagalan, kekeliruan atau kesalahan, kejahatan, pelanggaran, tidak mentaati hukum, ketidakadilan dan lain-lain. Maka dapat disimpulkan dosa adalah kejahatan dalam segala bentuknya. Dalam Perjanjian Lama ini juga mencatat definisi yang lebih terperinci, yakni dosa itu diartikan dalam 8 perkataan, iaitu kata yang bermaksud tidak mengenai sasaran atau mengenai tujuan lain.
Kedua, awan bermaksud meliputi perbuatan yang salah dan rasa bersalah. Yang ketiga, ra bermaksud menghentikan atau menghancurkan. Yang keempat, fasya bermaksud pemberontakan atau boleh juga dikatakan sebagai pelanggaran. Yang kelima, syagak yang bermaksud kesalahan atau melakukan penyimpangan. Yang keenam, asyam bermaksud berhubungan dengan kesalahan yang diperbuat di Baitullah. Yang ketujuh, rasya yang bermaksud kejahatan dan merupakan lawan kata dari kebenaran. Yang ke-8, ta'ah yang bermaksud tersesat atau melakukan penyimpangan yang merupakan dosa yang dilakukan dengan sengaja. Perkataan qat'at ini secara etimologinya diartikan sebagai keadaan berdosa, kesalahan dosa, hukuman dosa dan lain-lain. Qat'at juga diartikan sebagai jatuh dan kurang standard dari Tuhan yang suci. Hal ini kerana setiap manusia diberi standard kehidupan oleh Allah. Jika ia mengurangi standard itu, bermakna dia telah melakukan dosa. Bagi perkataan awan pula, ia bermaksud sikap yang suka menentang ketidakadilan, perbuatan salah, kesalahan dan lain-lain. Perkataan ini yang mana membawa maksud kesalahan atau sesuatu hal yang patut dihukum. Seterusnya, perkataan fasyara bermaksud pelanggaran hukum, pemberontakan dan penderhakaan. Fasyara ini membawa arti melampaui batas yang telah ditentukan sedangkan ia mengetahui batasnya sebagai seorang hamba. Seterusnya, dalam Perjanjian Lama juga tercatat definisi dosa itu, yang mana bermaksud manusia kehilangan arah tuju sebenar atau tidak mencapai tujuannya kerana ia lalai dari meneliti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Douglas Dryness juga mendefinisikan dosa itu dalam 3 kategori besar, yakni penyimpangan, kesalahan dan juga pemberontakan. Dalam Perjanjian Lama juga telah diterangkan mengenai sifat dan akibat dosa. Sifat-sifat dosa dalam Perjanjian Lama terbahagi kepada 5, iaitu sifat teologi, sifat objektif, sifat individual dan kesedaran, sifat menyeluruh dan juga sifat dosa yang tetap. Sifat teologi bermaksud bahawa dosa sering dikaitkan dengan maksud Allah Maha Suci, iaitu Dryness menjelaskan bahawa dalam Perjanjian Lama terdapat perasaan dan sifat manusia itu yang berkait dengan kedudukannya di hadapan Allah. Maksudnya di sini, dosa menjadi penghalang bagi manusia mendapat kebaikan daripada Allah. Seterusnya, sifat objektif. Sifat objektif ini merupakan kesalahan yang tidak disengajakan dan tidak boleh diabaikan. Maksudnya, kesalahan itu mencemarkan negeri, tercatat dalam bilangan. Oleh itu, ia perlu mengadakan tebusan, tercatat dalam SAM, yang mana sifat dosa ini menggambarkan bahawa wujud keadilan dan tuntutan pencipta dan perkara ini tidak boleh dibiarkan begitu sahaja. Seterusnya, sifat individual dan kesedaran, yang mana merujuk kepada walaupun dosa itu dikatakan tanpa niat ataupun secara tidak sengaja, dalam Perjanjian Lama ia disabitkan dengan hati yang memberontak, juga tergolong dalam perbuatan dosa. Seterusnya, sifat menyeluruh, yang mana dosa ini datang dari personaliti atau jiwa seseorang yang telah rosak dan buruk menyebabkan ia mempengaruhi perilaku, kemudiannya terjerumus dalam perbuatan jahat. Dan terakhir sekali, sifat dosa yang tetap, yang mana ini menggambarkan kepada seseorang yang sudah terjerumus dalam dosa, sehingga dosa tersebut menjadi sebuah ketetapan dalam dirinya. Akibat-akibat daripada melakukan dosa yang telah dicatat oleh J.D. Douglas, yang mana dosa ini telah mengakibatkan perubahan sifat Allah dari pihak Allah terhadap manusia dan sikap manusia terhadap Allah. Selain itu, dosa itu menyebabkan seseorang yang melakukan dosa akan melahirkan banyak dosa, sehingga sepanjang sejarah manusia, dosa itu terus bermaharajalela. Dosa juga mengakibatkan alam semesta kena kutuk, tercatat dalam Cage. Dan juga dosa
secara tidak langsung mengakibatkan maut. Kemudian kita lihat konsep dosa dalam Perjanjian Baru. Definisi umum bagi dosa dalam Perjanjian Baru adalah dosa dapat dilihat dari perkataan lain iaitu amartia ataupun hamartia yang muncul dalam beberapa kali dalam kitab Injil sinoptik. Dan kata itu paling sering dipakai dalam hubungan dengan pengakuan dosa. Hamartia ini merujuk kepada sifat yang dosa jika dilihat dalam bentuk jamak. Ini bermakna jika seseorang itu melakukan dosa dan ingin mengakuinya, dia hendaklah memahami arti dosa adalah kegagalan mencapai yang mana bermaksud segala usahanya selama ini adalah sia-sia dan menemui kegagalan dalam mencapai hasratnya yang sebelum ini. Dalam arti kata lain, jika seseorang itu ingin menebus dosanya, ia perlu memahami konsep dosa itu adalah dia kehilangan kenikmatan ketika mana ia melakukan dosa tersebut. Dalam Perjanjian Baru juga terdapat beberapa kata yang menunjukkan konsep dosa, yaitu yang pertama esabes, mempunyai makna selain Allah. Yang kedua kakos, yaitu mempunyai makna tidak baik atau buruk dan kadang-kadang menunjukkan keadaan fizikal yang buruk seperti penyakit. Seterusnya poneros, yaitu mempunyai makna dasar sebuah kejahatan yang umumnya menjurus ke kejahatan moral. Seterusnya adikia, yaitu bermaksud tingkah laku yang tidak benar atau dengan skop yang luas. Kata yang lain adalah enokos. Enokos bermaksud kesalahan yang umumnya menyatakan orang pelaku kejahatan dihukum mati. Kemudian hamartia bermaksud tersasar, yang ini tidak tepat sasaran. Seterusnya anomos sering didefinisikan dengan sikap durhaka dengan bermakna melanggar hukum dalam arti yang luas. Seterusnya parabetes, yaitu bermaksud perbuatan yang melanggar hukum oleh seseorang atau orang yang berdosa. Lain itu hipokrisis, lebih menjurus kepada munafik. Seterusnya paraptoma, yaitu bermaksud pelanggaran atau yang diperbuat secara sengaja. Seterusnya planau, yaitu bermaksud melakukan perbuatan yang menyimpang dengan perbuatan tercela. Yang terakhir agnyain, yaitu berhubungan dengan ibadah yang salah dilakukan dan ditujukan untuk Allah ataupun Tuhan yang lain. Dalam Perjanjian Baru juga mempunyai sifat-sifat yang tertentu dan juga akibat-akibat daripada dosa-dosa tersebut. Sifat dosa yang pertama adalah dosa kerana kekilafan, kekeliruan dan kejahilan, yang mana terdapat segelintir manusia yang melakukan kejahatan ataupun keburukan disebabkan kesilapan diri sendiri. Terkadang juga mereka keliru kerana nafsu dan tujuan sendiri. Sifat yang kedua adalah dosa kerana pelanggaran, yang mana ia terjadi kerana manusia tidak menetapkan batasan yang seharusnya diikuti. Akibat-akibat dalam Perjanjian Baru adalah terpisah dari Allah, yang mana barang siapa yang mengundang kemurkaan Allah, maka ia akan terputus hubungan dengan Allah dan yang Maha Suci. Seterusnya tertawan oleh diri sendiri. Jika sering berbuat dosa, perbuatan itu semakin lama semakin sebati dalam diri sendiri. Ini menyebabkan manusia secara tidak langsung membinasakan dirinya dalam kejahatan dan kesalahan. Dan akhir sekali adalah pertembungan, yaitu manusia yang sering melawan Allah akan mengubah dirinya secara drastik, yang mana dia menjadi seorang yang lebih mementingkan diri. Sekian sahaja daripada saya, Asif Jiddan ala kulli hal. Seterusnya ialah konsep ibadah menurut Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ibadah dalam Perjanjian Lama merujuk kepada tindak balas manusia terhadap apa yang Tuhan sudah kurniakan kepadanya, satu bentuk ketaatan manusia kepada Allah dan merupakan tanda bahawa Allah membuka kembali peluang untuk manusia berhubung semula dengannya. Dalam Perjanjian Lama, terdapat beberapa masa atau tarikh tertentu untuk menunaikan ibadah. Bagi orang Israel, ibadah diadakan pada kira-kira 4 bulan dalam setahun, di antara hari Sabat, termasuk dengan hari-hari khusus iaitu musim-musim tertentu dalam setahun. Antaranya ialah perayaan Pesta Menuai yakni Pentecost. Ia dilakukan pada hari ke-55 selepas menuai hasil tanaman dan hasil ini akan dipersembahkan kepada Tuhan. Selain itu ialah Pesta Awal Tahun yakni The Feast of Unleavened Bread. Ibadah ini dilakukan pada 7 hari dalam bulan pertama setiap tahun. Kaum Israel akan memakan roti yang tidak beragi sepanjang tempoh ini dan pada hari pertama mereka tidak melakukan kerja berat dan hendaklah menyediakan korban. Oleh kerana upacara ibadah merupakan satu simbolik fizikal yang menyatakan hubungan spiritual manusia dengan Allah secara bukan lahiriah, kaum Israel mempunyai tempat khusus untuk mereka beribadah.
Pada awalnya, ibadah ini dilakukan di kemah pertemuan yakni The Tabernacle. Selepas itu barulah lahirnya The Temple dan sinagog. Antara tempat lain yang dinyatakan dalam Perjanjian Lama ialah di Shiloh, Gilgal, Nob, Gunung Olives, Hebron dan Jerusalem. Tempat-tempat suci ini bukanlah ditentukan oleh para pengikutnya semata-mata kerana pilihan mereka, namun ia merupakan penentuan tradisional penyataan diri Tuhan. Dalam Perjanjian Baru, ibadah adalah untuk memuliakan Tuhan Bapa yakni Father yang menyatakan dirinya di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus yakni Son. Yesus Kristus ataupun lebih kita kenali sebagai Isa merupakan korban sempurna dan adalah tokoh teragung dalam Perjanjian Baru. Yesus merupakan tumpuan dalam Perjanjian Baru di mana pengucapan namanya sering wujud dalam doa-doa, khutbah, pengajaran dan nyanyian-nyanyian pemujaan dalam karya Kristian. Perjanjian Baru dengan jelas menunjukkan bahawa ciri utama yang membezakan penyembahan Perjanjian Lama dan Baru adalah kemasukan sebenar Roh Kudus yakni Holy Spirit dalam aliran kurnia roh tersebut dalam gereja dan penyembahannya dalam Perjanjian Baru. Dalam kitab Yohanes pasal 4, ibadah dalam Perjanjian Baru tidak ditakrifkan dengan merujuk kepada mana-mana tempat tertentu atau lokasi tertentu atau masa-masa tertentu. Seseorang tidak perlu pergi ke Gunung Gerizim atau Baitul Maqdis untuk beribadah. Ibadah boleh dilakukan di mana sahaja tanpa memerlukan tempat tertentu, meskipun tempat tersebut adalah khas untuk melakukan perbuatan ibadah yang menyembah Tuhan, tidak kira betapa sucinya dan dihormati tempat tersebut. Perjanjian Baru juga banyak mempengaruhi bentuk ibadah yang dilakukan oleh Kristian kini dan oleh pihak gereja. Antaranya ialah solat. Solat mereka boleh dilakukan secara individu atau berjemaah, sama ada di gereja atau di rumah dan mengikut kepentingan atau hajat mereka. Dalam solat ini pula mengandungi doa, permintaan dan pujian kepada Tuhan. Selain itu ialah ibadah puasa, berkahwin, menziarahi pesakit oleh para paderi dan sebagainya. Satu kefarduan lain dalam agama Kristian ini juga adalah upacara baptis, di mana ia melambangkan penyucian dosa yakni pengampunan serta penyatuan penganut dengan Yesus dalam kematian, pengebumian dan kebangkitannya supaya dia dapat menjadi salah seorang Kristian yang beriman. Dalam konsep ibadah dalam Perjanjian Baru ini juga terdapat beberapa elemen yang perlu dipatuhi agar ia boleh dikatakan sebagai ibadah. Yang pertama, perlakuan tersebut hendaklah bertujuan penyembahan dan pengagungan kepada Tuhan Yesus. Yang kedua ialah terdapat pengajaran firman oleh para rasul ataupun hamba Tuhan. Yang ketiga, wujudnya doa. Yang keempat, wujud unsur roh menundukkan diri kepada Tuhan dan melayaninya. Dan yang terakhir ialah unsur yang membawa persembahan tersebut. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang hubungan antara Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. 4 pendekatan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah: yang pertama, Perjanjian Lama adalah prasyarat kepada Perjanjian Baru kerana Perjanjian Baru adalah Alkitab yang sesungguhnya, manakala Perjanjian Lama merupakan tambahan usang dan hanya merupakan dokumen secara sejarah atau firman Allah secara tidak langsung. Yang kedua, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sama-sama penyataan Allah dan mempunyai dasar teologi yang sama. Kitab suci Kristian terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru bersinambungan dan membicarakan Allah yang satu. Yang ketiga, Perjanjian Lama adalah Alkitab yang hakiki dan Perjanjian Baru sebagai tafsirannya kerana Perjanjian Lama memiliki sejarah dan teologi hubungannya dengan Perjanjian Baru. Yang terakhir adalah kedua-dua perjanjian sebagai sejarah keselamatan kerana peristiwa-peristiwa yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab penting untuk iman kita yang mampu membawa kepada konsep tentang sejarah keselamatan yang menghubungkan Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Kesimpulannya, yang pertama, kita mendapati bahawa Alkitab atau Bible terdiri daripada koleksi 2 buah buku pengarang dan masa yang berlainan. Yang kedua, walaupun teologi Kristian menganggap Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru secara keseluruhannya mentafsir melalui satu sama lain dan menetapkan tersembunyi kiasan, ramalan dan prototipe sambungan tipologi, malah tidak semua dalam masyarakat Kristian ni terdedah kepada penilaian yang sama sebanyak 2 peraturan-peraturan. Yang ketiga,
Sesetengah saintis yang mengkaji petikan dari Bible disahkan oleh hakikat bahawa kedua-dua bahagian dalam kitab suci mempunyai banyak persamaan, dan yang terakhir, ramai penyelidik percaya bahawa Perjanjian Baru bukan yang lain sebagai salah satu daripada kitab-kitab Perjanjian Lama. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.